Ketua Lanun jadi marah. Dia ambil kayu bulat panjang dan hayun ke arah Datuk TJ. Macam tadi juga, Datuk TJ dapat elak dan TJ pula berjaya keluar dari bawah kangkang Ketua Lanun, duduk dekat tepi Sulaiman. Ketua Lanun terus serang Datuk TJ, tapi semua Datuk TJ dapat elak. Akhirnya Ketua Lanun suruh anak buah dia tembak Datuk TJ. 5 pucuk pistol lepaskan tembakan pada Datuk TJ sampai habis peluru mereka, dan terkejut bila tengok Datuk TJ tak cedera pun. Mereka terus jauhkan diri dari Datuk TJ. Kemudian Ketua Lanun halakan pistol ke arah dahi Datuk TJ. Sebelum Ketua Lanun lepaskan tembakan, Datuk TJ hentakkan tumit kaki kanannya ke lantai bot. Serentak dengan tu, pistol Ketua Lanun jatuh atas lantai dan meletup dengan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya di malam raya ni. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 139 hingga 141, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Nasib baik maaf diterima. Tandanya sampai sekarang orang halus tu tak kacau mereka. Kemudian mereka sama-sama renung laut dan ombak. Matahari pagi makin meninggi. Dalam sama-sama kabus pagi tu, TJ ternampak ada seseorang tengah kayuh perahu. Akhirnya orang yang mereka tunggu tu dah sampai. Setelah lelaki tu berkenalkan diri sebagai Abdul Jabbar, mereka pun naik perahu menuju ke pengkalan kecil Tanjung Geluang. Dekat sini mereka berkenalan dengan seorang lelaki bernama Nyak Sulaiman. Dialah yang akan bawa TJ dengan datuk dia dari Tanjung Geluang ke Sumatera. Lepas berkenalan, Nyak Sulaiman ajak TJ dengan datuk dia tengok bahagian dalam bot. TJ terkejut sebab dari luar keadaan bot ni nampak buruk, tapi dekat dalam macam bot seorang jutawan. Semuanya nampak lengkap. Ada bilik tidur, bilik rehat dan mesyuarat. Ruang dalam bot tu lapang sekali. Kata Sulaiman, sebenarnya bot ni bot orang Belanda. Mereka curi masa terjadinya revolusi dekat Tanjung Priok. Kemudian bot tu diubah suai ikut selera mereka. Kemudian Sulaiman tunjukkan tempat rahsia dalam bot ni, iaitu tempat simpan senjata dan barang-barang keperluan harian untuk diseludup ke Sumatera masa rebut kemerdekaan dari Belanda. Lepas tu mereka menuju ke bucu bot pula. Dekat situ Sulaiman cungkil sekeping papan belidah. Bila tercabut papan tu, dekat dalam tu ada 10 pucuk rifle panjang, 5 pucuk senapan kampung laras 1, 10 bom tangan dan peluru. Lepas tu Sulaiman tutup papan lidah tu semula. Kata Sulaiman, dia dapat semua senjata tu dari Thailand, Burma dan India. Kemudian Sulaiman menuju ke bahagian enjin dan hidupkan enjin bot. Masa bot mula bergerak, 5 orang anak buah Sulaiman melompat atas bot. Masa dalam perjalanan tu, sayup-sayup TJ nampak kapal dagang yang besar bergerak di permukaan laut. Bersedia, kata Sulaiman bila nampak bot laju menghampiri bot mereka. Awak berdua tenang, kata Sulaiman. Lepas tu Sulaiman suruh anak buahnya matikan enjin dan campak sau. Bot tadi berhenti sebelah bot yang TJ dengan datuk dia naik ni. Kemudian 2 orang lelaki berpakaian macam nelayan lompat atas bot Sulaiman. Mereka bercakap sesuatu dengan Sulaiman. Setelah berbincang agak lama, Sulaiman bawa
kedua orang nelayan tu ke tempat dia simpan senjata api dan serahkan rifle, senapan kampung dan buntangan pada dua orang lelaki tu. Dengan pantas, dua lelaki tu bawa senjata api ke dalam botnya, lalu diletakkan di tempat khas dekat bahagian perut bot. Kemudian ditutup dengan papan lapis. Atas papan lapis tu pula mereka letakkan hasil ikan dan alat-alat menangkap ikan. Kemudian Sulaiman bercakap dengan salah seorang dari nelayan tersebut. Selesai bercakap, nelayan tu hulur sampul berwarna kuning pada Sulaiman sebelum beredar dari situ. Bot Sulaiman bergerak semula di perairan Selat Melaka. Beberapa jam berlayar, mereka dah masuk zon antarabangsa. Dalam tempoh sejam dua lagi, bot tu akan masuk kawasan perairan Sumatera. Mungkin disebabkan terlalu kenyang, TJ terus terlelap. Bila terjaga, datuk dia baru selesai solat asar. Bot pun dah berhenti. Sekarang mereka dah berada di kawasan laut Sumatera. Lebih kurang pukul 11 malam, enjin bot dihidupkan. Sulaiman suruh anak buah dia bawa bot menuju ke pantai. Masa bot nak sampai dekat pantai, tiba-tiba muncul sebuah bot laju pintas perjalanan bot mereka. Belum sempat anak buah Sulaiman nak ubah haluan bot, beberapa orang dari bot laju tu dah melompat atas bot Sulaiman ni. Mereka diserang lanun. Kemudian dua orang lanun berdiri depan mereka. Salah seorang halakan pistol ke arah Sulaiman. Seorang lagi angkat parang panjang macam nak pancung kepada TJ dengan datuk dia dan suruh mereka semua serahkan barang-barang yang ada dalam bot ni. Kalau tak, mereka kena bunuh. Sulaiman bersuara, "Kami tak ada barang berharga. Kalau macam tu, serahkan jam tangan, cincin dan makanan yang ada dalam bot. Kami nak rampas bot awak. Sekarang awak semua mesti terjun ke laut. Pandai-pandailah selamatkan diri sendiri. Tak patutlah buat macam tu pada kami. Kalau awak nak rampas bot ni, hantar kami ke pantai Tanah Melayu atau Sumatera, setidak-tidaknya ke pulau." Lanun tu tersenyum. Beberapa orang anak buah Sulaiman yang ditangkap diletakkan sekali dengan mereka. Tadi janji nak rampas jam tangan, cincin dan makanan, bukan nak rampas bot. Itu bukan cakap aku. Aku ketua. Kamu mesti ikut cakap aku. Kemudian ketua lanun suruh anak buahnya selongkar bot tu dan terus rampas jam tangan Sulaiman. Lepas tu dia periksa badan Datuk TJ. Datuk TJ berusaha supaya ketua lanun tu tak sentuh tali pinggang dia. Dia nak tali pinggang Datuk TJ ni, tapi Datuk TJ tak bagi. Ketua lanun tu terus tampar muka Datuk TJ. Datuk TJ terus tertiarap atas lantai bot. Bila ketua lanun nak tendang Datuk TJ, cepat-cepat Sulaiman halang. Ketua lanun terus tendang Sulaiman sampai terlentang atas lantai bot. Bibirnya pecah dan berdarah. Dalam keadaan kelang kabut tu, TJ nak cari tempat menyuruk tapi tak berjaya. Ketua lanun tangkap tangan kanan TJ lalu dikilaskan ke belakang. TJ terus menjerit kesakitan. "Diam, kalau tak aku campak kamu ke laut," kata ketua lanun. Tiba-tiba ketua lanun tekap muka TJ dekat pehanya. TJ terus gigit peha ketua lanun tu. "Aduh!" Ketua lanun terus tampar muka TJ. Terus TJ tak sedarkan diri. Bila tersedar, dia dah berada dekat celah kangkang ketua lanun. Datuk TJ suruh ketua lanun tu lepaskan cucu dia. "Ambillah dekat celah kangkang saya ni," kata ketua lanun tu. Perlahan-lahan Datuk TJ mengesot nak ambil TJ. Bila dia dah pegang TJ, ketua lanun tu terus tendang Datuk TJ. Tapi Datuk TJ dapat elak. Ketua lanun jadi marah. Dia ambil kayu bulat panjang dan hayun ke arah Datuk TJ. Macam tadi juga, Datuk TJ dapat elak dan TJ pula berjaya keluar dari bawah kangkang ketua lanun, duduk dekat tepi Sulaiman. Ketua lanun terus serang Datuk TJ, tapi semua Datuk TJ dapat elak. Akhirnya ketua lanun suruh anak buah dia tembak Datuk TJ. 5 pucuk pistol lepaskan tembakan pada Datuk TJ sampai habis peluru mereka dan terkejut bila tengok Datuk TJ tak cedera pun. Mereka terus jauhkan diri dari Datuk TJ. Kemudian ketua lanun halakan pistol ke arah dahi Datuk TJ. Sebelum ketua lanun lepaskan tembakan, Datuk TJ hentakkan tumit kaki kanannya ke lantai bot. Serentak dengan tu, pistol ketua lanun jatuh atas lantai dan meletup dengan sendiri. Ketua lanun terus cabut pedang dari sarung dan tetak bahu kanan Datuk TJ. Tapi Datuk TJ tak luka pun. Pedang tu terus bengkok dan matanya jadi sumbing. Bila tengok keadaan yang luar biasa macam tu, anak buah ketua lanun larikan diri dan melompat atas bot mereka. Belum sempat ketua lanun nak larikan diri, Datuk TJ dah pegang leher baju ketua lanun dan bersuara, "Nak ke mana kamu? Tak ada gunanya ambil harta orang lain. Pergilah balik dan bertaubat. Jangan buat kerja tak senonoh ni." "Kurang ajar. Siapa engkau nak ajar aku?"
Ketua Lanun terus tepis tangan Datuk TJ dan lepaskan tumbukan. Tapi Datuk TJ dapat elak. Masa tu terdengar bunyi enjin kapal Lanun dihidupkan. Cepat-cepat Sulaiman belitkan tali botnya ke bahagian depan bot Lanun. Anak buah Ketua Lanun terus matikan enjin bot dan melompat semula ke atas bot Sulaiman ni. Tapi yang peliknya, mereka semua tergamam bila berdepan dengan Sulaiman dan terus campakkan senjata atas lantai. Ketua Lanun terus menjerit suruh anak buahnya serang Datuk TJ. Dengan segera, mereka terus ambil parang panjang atas lantai tadi dan bergerak ke arah Datuk TJ. Dengan tenang, Datuk TJ perkemaskan langkah dan terus duduk. Ketua Lanun buka silat dengan sebilah lawi ayam dan terus serang Datuk TJ. Tapi Datuk TJ berjaya elak dan terus tangkap tangan kirinya lalu dikilas sekuat hati sampai lawi ayam yang berada dekat tangan kanannya terlucut. Kemudian Datuk TJ pusingkan badan Ketua Lanun yang besar dan tegap tu 3 kali dan terus humban ke laut. Sayup-sayup terdengar suara Ketua Lanun makin hamun Datuk TJ dari permukaan laut. Siapa lagi? Kata Datuk TJ sambil renung tajam ke arah anak buah Ketua Lanun. Semuanya terdiam. Siapa lagi? Sila rapat, kata Datuk TJ. Baru je Datuk TJ nak buka silat dan ambil pedang Ketua Lanun atas lantai bot tu, 2 orang dari mereka terus mundur ke belakang, kemudian menjerit terjun ke laut. 3 orang yang masih tinggal tapi kelihatan tenang dan cuba nak serang Datuk TJ. Kemudian salah seorang dari mereka keluarkan ekor pari dan terus libas badan Datuk TJ. Tapi Datuk TJ tak luka pun. Baju dia je yang koyak. Datuk TJ tetap berdiri sambil mengatur langkah silat. Sekali lagi Lanun tu libas ekor pari pada Datuk TJ. Tapi kali ni Datuk TJ terus tangkap dan terus rentap ekor pari sampai Lanun tu terdorong ke arah Datuk TJ. Dengan pantas Datuk TJ terus hentak bahu Lanun tu sampai keluar darah dari mulut dan hidungnya. Belum sempat Lanun tu tersembam atas lantai, Datuk TJ terus julang dia tinggi-tinggi dan humban ke laut. Kemudian Datuk TJ terus terkam 2 Lanun lagi yang nak larikan diri. Satu persatu dia lempar ke laut. Kita mesti cepat tinggalkan tempat ni, kata Sulaiman. Tapi Datuk TJ tak nak lagi. Dia suruh Sulaiman dan anak buahnya selamatkan Lanun-Lanun tu dulu. Sulaiman bersuara, ini kerja gila. Kita mesti selamatkan mereka. Aku yakin mereka tak akan buat perkara tak baik pada kita. Biar aku tanggung baik buruknya. Baiklah. Kemudian Sulaiman arahkan anak buahnya hulurkan tali pada Ketua Lanun dan anak-anak buahnya yang tengah berenang mengelilingi bot. Bila dah naik atas bot, tiba-tiba Ketua Lanun bersuara, ampun, jangan apa-apa ke kami. Lepas tu dia bangun dan terus buka baju dan seluar kecuali seluar dalam. Dekat lengan dan pehanya ada belitan tali hitam sebesar anak mancing sapi. Katanya itu azimat supaya badan tak tembus senjata tajam. Bila dah tengok ketua mereka buka pakaian, anak buahnya pun ikut sekali buka baju dan seluar masing-masing. Semua ada azimat dekat peha dan lengannya. Yang bertatu pun ada. Duduk, kata Datuk TJ. Sulaiman nak bawa Lanun-Lanun tu ke Belawan kemudian serah pada polis. Tapi Datuk TJ diam je. Lepas tu dia suruh anak buah Sulaiman ambil kain kering dan bagi pada Lanun-Lanun tu. Siap bagi minum kopi lagi. Bila disiasat, kata Ketua Lanun, pengkalan mereka di pulau-pulau yang tak ada orang, macam dekat Pulau Sembilan di Perak dan beberapa pulau kecil di kawasan Kepulauan Riau. Dan mereka dari kumpulan ular laut. Bila dapat tahu mereka dari kumpulan ular laut, Sulaiman terus cuit bahu Datuk TJ dan bersuara, kita dalam bahaya kalau kita biarkan mereka hidup. Kita humban ke laut biar semuanya mampus. Tapi Datuk TJ tak setuju dengan cadangan tu. Dia suruh Lanun-Lanun tu semua naik bot mereka semula dan tinggalkan kerja jadi Lanun ni. Kalau sekali lagi Datuk TJ terjumpa mereka dekat laut, dia akan bunuh mereka semua. Lanun-Lanun tu terus lompat dalam bot mereka dan tinggalkan tempat tu. Tak lama kemudian, bot Sulaiman teruskan perjalanan semula. Sebelum subuh, mereka mesti berada di kawasan Muara Jambi. Dari jauh, TJ nampak banyak kapal dagang dengan lampu-lampunya yang bersinar. Kami panggil Pulau Berjalan. Tengok lampu-lampu dekat deknya, macam lampu dekat pantai Pulau Pinang. Betul juga cakap awak tu. Itulah sebabnya bot tak boleh berlanggar dengan kapal barang kecuali pemandunya tidur. Kamu tahu, bila bot langgar kapal barang, bot boleh hancur berkecai. Kemudian Sulaiman suruh TJ masuk tidur. Dia nak bersembang dengan Datuk TJ. TJ jadi serba salah sebab tak tahu dekat mana dia nak tidur. Nak tidur dekat ruang tamu atau baring atas bangku dekat bilik masak. Kemudian Sulaiman suruh anak buahnya bawa TJ ke bilik tidur dia. Dia suruh TJ tidur dekat situ. Anak buah Sulaiman bawa TJ ke tempat persembunyian Sulaiman tu. Pintu bilik tidur Sulaiman dilindungi dengan rak barang. Tujuannya untuk menipu musuh.
Lepas tu dia tinggalkan TJ dalam bilik rahsia tu. Dalam bilik tu ada katil, dekat ujung katil ada meja bulat berwarna hitam dan atas meja tu ada sebilah pedang samurai dan labu sayung. Bawah katil ada selaras rifle dan pistol. Disebabkan terlalu mengantuk, TJ terus terlelap. Tak lama kemudian TJ dikejutkan dengan suara seorang tentera Jepun. Antara sedar dengan tak, dia cuba buka mata. Dalam sama-sama tu, TJ nampak tentera Jepun tengah berdiri depan seorang lelaki Cina berusia sekitar 30-an. Kedua belah tangan lelaki Cina tu diikat ke belakang dengan tali guni. Matanya pula diikat dengan kain hitam. Lelaki Cina tu berdiri lutut dengan kepalanya diletakkan atas meja bulat berwarna hitam tu. Bahagian tengkuknya betul-betul berada dekat tepi meja bulat. Kemudian tentera Jepun tu angkat pedang samurainya dan terus pancung kepala lelaki Cina tu. Okey, sampai sini video untuk malam raya ni. Maaf sebab video ni pendek, nak kena buat kerja kemas-kemas rumah pula. Sebelum berpisah, saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada sahabat semua. Jika sepanjang saya buat video dan balas komen anda ada yang terguris hati, terpendam rasa, saya minta maaf. Kepada sahabat yang dalam perjalanan balik kampung sambil dengar saya berceloteh ni, berhati-hati di jalan raya. Ingat, biar lambat asal selamat, banyak-banyak bersabar di jalan raya. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.